Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawaitu at-ta'lim wa at-ta'lim, tazakkur tazkir, wa naf' intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang keempat. Qala muallif rahimahullah, pendahuluan. Yani bermula ini satu pendahuluan. Pendahuluan yakni pembukaan bicara. Pembukaan bicara dalam ilmu tasawuf. Qala muallif rahimahullah, ketahui olehmu siapa? Olehmu hai orang yang menghendaki beruntun dunia dan akhirat. Minta semua pelajar mencatat dhabit dengan betul. Ketahui olehmu hai orang yang menghendaki beruntung dunia dan akhirat, bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan. Jadi musannif pengarang nak menceritakan mengenai ta'rif ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu pengetahuan, yakni satu ilmu. Pengetahuan yakni satu ilmu yang diketahui dengan dia, dengan ilmu ni, akan segala kelakuan hati. Jadi ilmu tasawuf, kita belajar ilmu tasawuf, iaitu satu ilmu yang mana dengan ilmu itu kita dapat memahami, kita dapat mengetahui akan kelakuan hati, perangai hati, sifat-sifat hati. Jadi di sini kita reti dan kita tahu bahawa ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu yang mempunyai kelebihan yang tinggi, kerana ilmu tasawuf mempelajari mengenai kelakuan hati, yang mana hati ini adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala memfokus melihat, tidak melihat kepada rupa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tumpuan utamanya adalah hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hati itu kita maklum adalah raja bagi segala anggota, yakni segala anggota yang zahir. Sebagaimana hadis sebut, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahui dalam jasad itu ada seketun daging. Apabila baik anggota itu, baiklah jasad keseluruhannya. Apabila rosaklah jasad keseluruhannya, itu hati. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu nak tahu tentang kelakuan keadaan hati, kelakuan atau ahwal. Ahwal ni satu yang lain dengan maqam. Ya, ahwal ni ia berubah-ubah. Jadi kita kena jaga. Sama ada kelakuan yang dipuji oleh syarak, sama ada kelakuan kata berubah-ubah ni, sama ada kelakuan yang dipuji, seperti belajar tentang kelakuan hati. Kelakuan hati apa dia? Sama ada kelakuan hati itu, sifat hati ni yang dipuji. Dipuji siapa puji ni? Dipuji oleh syarak. Dipuji oleh syarak, oleh agama. Seperti merendah diri dan sabar. Atau kelakuan yang dicela. Siapa cela? Syarak cela juga, Tuhan cela juga, Tuhan marah juga. Apa dia? Seperti dengki dan membesar diri, takabur. Bapa nak tahu juga, sebab kita nak jauh
hak uduh, hak syarak, hak agama celah, kita nak jauhi. Kita tak ada dalam hati kita. Hak sifat ada puji, kita nak biar ada, kita nak tempatkan, kita nak hiaskan, kita nak kita bersifat hati kita bersifat dengan sifat-sifat hak terpuji tu. Bahkan kelakuan-kelakuan yang celah ni haram. Kalau kita terus berkelakuan, hati kita berkelakuan dengan sifat-sifat tercela, jadi wajib atas kita nak buang. Begitu juga sifat-sifat terpuji, sifat terpuji wajib kita nak tempat dalam hati kita. Maka wajib kita belajar apa dia sifat-sifat hak tercela, yang mazmumah, yang perlu kita buang. Kalau istilah yang mutasawwuf orang panggil takhalli. Dan apa dia sifat-sifat terpuji yang perlu kita hias, perlu kita hati kita berkelakuan dengan dia. Qala muallif rahimullah. Adapun faedahnya, yakni faedah ilmu tasawuf ni menyampaikan ilmu tasawuf ni menyampaikan membawa kepada mengkosongkan hati. Mengkosongkan hati. Faedah kita mengaji ilmu tasawuf ni antaranya menyampaikan akan membawa kita kepada mengkosongkan hati kita. Apa yang kosong hati maknanya mensunyikan hati kita daripada bergantung hati daripada yang lain daripada Allah, pada selain daripada Allah Ta'ala. Dan menghiasinya hati. Mana kita berkelakuan dengan hati kita ni dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Dengan memandang dengan mata hati kita kepada Tuhan sekalian alam, yakni Tuhan yang memiliki dan merentah akan sekalian alam. Dan adapun hantaranya, antara apa ni? Yakni tempat yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Kalau bahasa Arab dia panggil maudhu' dia. Maudhu' ni. Yakni dan hantaranya maudhu' dia. Maudhu' dia maka iaitu hati manusia. Kita bercakap pasal hati manusia. Bukan malaikat, bukan jin, tidak. Ilmu tasawuf ni antara dia hak kita nak bercaranya dalam ilmu tasawuf ni iaitu hati manusia. Hati kita lah, kita manusia. Dari sudut mana nak cara tu? Yakni daripada pihak, daripada sudut, daripada aspek, daripada konteks kelakuan yang datang kepadanya, yakni sifat-sifat hati. Dan adapun hukumnya, yakni apa hukum belajar ilmu tasawuf ni, maka fardu ain. Maka hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Yakni fardu ain ni kena wajib atas tiap-tiap butir kepala tiap-tiap individu. Sama ada, tak kira sama ada laki-laki atau perempuan. Dengan makna dosa kalau kita tinggal belajar. Ada pun hukumnya, maka fardu ain atas tiap-tiap orang lah yang berakal, yang tidak gila, lagi sampai umur balik. Jadi wajib kita fardu ain kita belajar. Wajib kita bersifat dengan sifat-sifat yang diwajibkan, dan kita dilarang bersifat dengan sifat yang diharamkan ni. Oleh kerana nak bersifat, nak buat sifat-sifat mazmumah, tak berkelakuan dengan sifat-sifat mahmudah ni, perlu kepada kita reti, kita belajar. Maka fardu ain atas kita, atas yang berakal lagi sampai umur belajar ilmu ni. Dan ada pun tempat ambilannya.
Sandarannya ngaji ilmu tasawuf ni, ataupun ilmu ihsan orang panggil juga, ataupun ilmu akhlak orang panggil juga, ilmu adab supaya belaka. Apa tempat ambilannya, ambil mana, sandarannya mana? Sandaran mana ilmu tasawuf ni? Maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ingat molek tu. Jangan siapa kata ilmu tasawuf ni main mana, tak ada zaman Nabi Mana ada Nabi ajar sahabat ilmu tasawuf ni? Kalau begitu gak tak ada belakalah. Ilmu hadis ada orang Nabi ajar. Sahabat ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada ke? Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun tak ada lagi masa tu. Ulama susung. Ada. Ilmu tajwid dah kita mengaji. Apa nama idgham al-gunnah, idgham bila gunnah, izhar qi, izhar syafawi, ma'jaih, ma' wajib muttasil dan sebagainya. Adakah di buku, adakah mengaji secara cara tersusung gitu tidak? Tak ada. Tapi ilmu baca ilmu tajwid itu sendiri dengan cara tidak langsung walaupun dengan tidak nama diajar oleh Nabi. Jadi ilmu tajwid dengan istilah-istilah dia tu disusung oleh ulama supaya baca Quran supaya Nabi baca. Begitu zaman Nabi juga tak ada Nabi ajar. Fiqh ada. Fiqh dengan lama fiqh ngaji kitab fiqh ada. Buka kitab fiqh ada. Masuk mahak saing ada. Jadi jangan fikir gitulah, silap fikir. Kalau buah mai buah tak ada zaman Nabi. Betul tak ada, mungkin tak ada pada nama, pada susunan jadi kitab sebutir begitu betul. Tetapi hok belajar dalam ilmu ni ambil daripada hadis, daripada Quran. Hok Nabi ajar lagu mana hati kita patut kosong, patut kita buang sifat-sifat masumah tu mana. Hok mana patut kita bersifat dengan dia. Hok jadi ulama susung. Jadilah satu disiplin ilmu panggil ilmu tasawuf. Qala muallif rahimullah, dan adapun namanya nama ilmu ni maka ilmu tasawuf, namanya ilmu tasawuf. Ada banyak nama lah. Ihsan ada ihsan ada juga. Ada ilmu akhlak, ilmu batin, boleh belaka. Banyak yang nama menunjukkan mulianya ilmu itu. Qala muallif rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud makna tujuan. Tujuan daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir. Bersih lagu mana? Maknanya bersih segala anggota, bukan basuh dengan air, tidak. Pun ambil basuh najis, basuh ambil asmaya tu ngaji ilmu fiqh. Tidak ni. Mana ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Lagu mana? Maknanya kita pelihara, kita jaga anggota kita dengan makna anggota kita tak biasa cemar. Tak biasa cemar, maka nak jaga tak sebagi cemar. Dan kalau anggota kita biasa cemar dah, maka nak menyucikan dia. Menyucikan dia apa? Daripada segala perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji. Apa dia? Contohnya mata kita. Perbuatan keji lagu mana? Kita melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Tuhan. Ilmu tasawuf ajar tu. Taklah jaga mata, jaga anggota kita tujuh, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga kemaluan, jaga perut, sebagai permulaannya kita jaga anggota zahir.
barulah kita Allah Ta'ala buka pula kita biar mudah kita jaga anggota batin. Dua-dua wajib belaka. Anggota zahir kita nak jaga daripada perkara maksiat, anggota batin pun kita jaga pada maksiat. Tapi permulaannya nak kena jaga anggota hak zahir dulu. Barulah boleh awak anggota batin barulah jadi. Kalau mata kita tengok perkara haram, tangan kita buat perkara haram, kaki kita pergi pada perkara haram, kita nak jaga anggota batin kita tak jadi, payah tak boleh. Begitu juga nak buat benda taat, kita kena tangan kita kena taat, kaki kita kena buat benda taat, mata kita kena buat taat. Barulah anggota batin kita, hati kita nak buat taat baru jadi. Tangan duk curi, hati kata ikhlas tak masuk tu. Semaya bedok tak semaya bed. Lepas tu kata hati nak baik, tak jadi. Supaya ada ia jadi mutasawwir ni membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia mana menyampaikan kepada membersihkan hati, yakni membawanya dan menjadi sebab kepada bersih hati. Poin tadilah jaga first step, pendahuluannya, permulaannya kita jaga anggota kita dulu. Mata, tangan, kaki, telinga, perut, maluan, daripada buat perbuatan keji. Dengan sebab tu akan menyampaikan, makna membawa dan jadi sebab kepada kita membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki, dan tu panggil dan istinaf, istinaful bayan. Apa masuk segala anggota zahir tu, dia kata tu dia berjelah pula. Dan permulaan situ tu istinaful bayan panggil. Dan dikehendaki oleh ulama tasawuf ataupun dalam disiplin ilmu tasawuf tu, dengan segala anggota yang zahir itu, dia maksudkan dengan segala anggota yang zahir itu, 7 anggota. Jadi anggota zahir inilah yang menunjukkan kepada batin kita ni. Az-zahir yadullu 'alal batin. Yadullu 'alal batin. Mulut jahat, kecek uduh, kata kau orang gitu begini, nyopoh situ sini, menipu. Hati nak kata hati baik, tidak payah nak kata begitu. Tangan dok curi, merapok, kata orang apa semua. Hati nak yang baik, tidak. Mata nak tengok benda-benda jahat, nak kata hati molek, tak boleh. Nak jaga hak zahir ni. Az-zahir yadullu 'alal batin. Jadi kehendaki dengan segala apa anggota zahir nak jaga ni, 7 anggota. 7 anggota. Pertama mata. 7 anggota mata. Pertamanya mata. Bapa ada mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Bapa start dengan mata ni, musannif pengarang ni start dengan mata, sebut mata ni. Bapa musannif pengarang ni dahulu ke mata atas lain. Kerana mata ni punca nak berlaku maksiat. Mata punca nak berlaku maksiat. Kemudian sebut telinga. Dan ketiganya lidah. Yang ketiganya lidah. Lidah. Jadi lidah ni, setengah guru kata serupa dengan ular. Ibarat lidah ni serupa dengan ular. Mulut tu sarang dia. Kalau bila mulut nganga kak, ular ni kak ada nak ketik. Nak patuk lah. Lidah umpama
ular. Ana atas tengah guru kata nak mudah kita faham lah. Umpama ular, snake. Sarang dia nguluk kita. Banyak duk ngangong, duk tubik ngangong-ngangong dek. Benda-benda tak molek. Ya tubik sepong dengan ular ketik. Bahaya. Bahaya pada diri sendiri, bahaya kepada orang lain. Dan keempatnya perut. Dan kelimanya faras. Faras ni bukan kemaluan apa saja ni. Ni maksud faras ini kemaluan secara umumlah zakar dan farah. Sebab dalam kitab Arab pun kalau sebut faras secara umum gitu ayatnya zakar dan farah lah, ataupun kemaluan. Nak jaga juga. Dan keenam, dua tangan. Biasa orang ikut dua tangan. Patut kalau so tangan, so lagi kudung lagu mana? Nak ayat ni. Ayat cara umum lah. Biasanya rolik no. Roliknya dua tangan ada. Dan ketujuh, dua kaki. Jaga dua tangan, jaga dua kaki. Dan hendaklah ingat dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia Allah akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, beberapa banyak nikmat yang besar-besar. Jadi nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat iman dan Islam. Dan iaitu segala anggota engkau. Nikmat yang besar-besar itu segala anggota engkau, segala anggota kita, daripada mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki itu nikmat belaka je. Nikmat yang mana? Yang wajib. Sifat pada anggota tu nikmat yang wajib atas engkau memeliharanya. Wajib kita jaga memeliharanya lah ke mana? Melihara daripada melaku, daripada terjebak ke dalam maksiat, jatuh kepada maksiat, jaga gitu. Dan mensyukurkannya. Dan anggota kita ni wajib kita melihara, maknanya kita jaga daripada melakukan maksiat dan mensyukurkannya. Apa maksud syukur ni? Syukur ni dari sudut istilah maksud dia sarful amdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Sarful amdi, hamba tu melaksanakan jami'a semua ma an'ama Allahu alaihi, apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia. Kalau anggota gak mata, tangan, kaki, apa semuanya mengarahkan kepada ila ma khuliqa li ajlih, pada kenapa dijadikan. Kenapa mata kita buat, Tuhan buat. Kenapa tangan Tuhan buat, kita buat hak Tuhan suruh buat tu lah. Itu makna bersyukur. Kalau kita, mata kita ni kita guna tengok pada perkara yang Tuhan larang, makna kita tak bersyukur dengan nikmat mata. Tu dia. Maka jika tiada meliharakan engkau, maka jika tiada memelihara, yakni daripada maksiat, melihara makna jaga daripada maksiat, engkau akan anggota. Jawab jika nescaya selagi jadi saksi. Bukan seksi dah. Nescaya lagi, selagi sini mana lagi akan datang, yakni pada hari kiamat. Yakni nescaya selagi, tanda situ makna lagi coming soon. Lagi akan datang, yakni pada hari kiamat. Jadi saksi. Itu jadi saksi. Jadi saksi. Semuanya. Ini jadi saksi pada hari akhirat. Setengah ulama kata yang jadi saksi pada hari akhirat nanti 7. Pertama, tepat. Kedua, tepat jadi saksi. Kita buat gapo-gapo, tepat kita buat.
Kedua, masa kita buat tu. Masa pun makhluk juga. Tempat makhluk. Masa pun makhluk. Sebab itulah Tuhan ni tidak bertempat dan tidak lalu padanya masa. Sebab tu makhluk belaka. Jadi saksi pada kita buat ni tempat, masa kita, lidah kita. Yang ketiga, lidah kita. Yang keempat, segala anggota. Yang kelima, malaikat kiramul katibin. Yang hakikinya sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Yang kena adalah Allah Ta'ala. Nescaya selagi jadi saksi, lagi akan datang, yakni pada hari kiamat, jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat, seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mencok tanda tu, mencok yakni meteri atau menutup atau mengunci. Mencok maknanya dipaterikan ataupun ditutup atau dikunci oleh Allah Ta'ala akan segala mulut mereka itu. Mereka itu mana? Manusia. Artinya menegah ia Allah akan dia apa? Akan segala mulut daripada bercakap, daripada berkata-kata, berkhabar-khabar, berroyak-royak. Berkata-kata akan Allah Ta'ala. Mana berkata-kata, berkhabar-khabar, berroyak-royak akan Allah, mana kepada Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka. Mulut tak kecek tangan ni, kecek mata dalam dunia aku curi, atau dunia tu aku ni buat benda gitu gini. Dan mensaksikan, mana menjadi saksi oleh segala kaki mereka itu, manusia, dengan barang yang ada mereka itu mengusaha, mana mengerja akan dia, akan barang, akan perkara di dalam dunia. Maka tiap-tiap anggota yang bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu, wama kuntum, wama tidak ada, kuntum kamu dahulu di dalam dunia. Ni tafsir lah, tafsir pada kata dahulu tu bila dalam dunia tu. Wama kuntum, mana tak adalah mula dalam dunia, tak adalah kamu dalam dunia, mana kamu dahulu masa duduk dalam dunia tu. Tastadiruna, bersembunyi, mu nak bersembunyi tusuk pada ketika mengejar kejahatan, daripada mensaksikan atas kamu, daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Dan tiada dapat bersembunyi, tak boleh nak bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Nak jahat, kita nak jahat, kita nak sembunyikan anggota kita, boleh tak? Kita mungkin boleh sembunyi daripada orang, pada manusia, tapi kita nak sembunyi daripada diri kita tak boleh. Nanti kelak nanti ia akan jadi saksi. Mata, tangan, telinga, tangan kita, kaki kita akan jadi saksi. Jadi tak ada cara dah untuk kita nak lepas daripada kesaksian kita, daripada melakukan benda salah, benda maksiat itu, melainkan kita tinggal segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya. Kerana bahawasanya bapa tak ada nak lepas, kerana bapa tak ada nak lepas, kita kena tinggal juga kejahatan sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya, segala anggota kita ni, daripada manusia pada tiap-tiap masa duduk depek dengan kita, tangan kaki kita, perut kita, dan tiap-tiap tempat
selagi nan lagi akan datang habis. Selagi mana lagi akan datang menyebut hamba siapa musannif pengarang ni akan 7 fasa. Akan 7 fasa, 7 bab, 7 ceraya bagi segala anggota 7 tersebut. Musannif akan tegar satu persatu, bab mata, bab telinga, bab kaki apa semua. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung semula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah.